Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran pada pagi ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan berbincang tentang tafsir daripada muka surat 366 Al-Quran, iaitu surah Al-Furqan daripada ayat 68 sehingga tamat, insya-Allah. Jadi hari ini kita telah sampai kepada penamat daripada muka surat surah Al-Furqan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati kita dalam sesi-sesi tafsir ringkas kita untuk memahami ayat-ayat daripada Al-Quran secara ringkas, insya-Allah. Pagi ini insya-Allah kita akan mulai dengan ayat yang merupakan masih lagi sambungan kepada perbincangan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat-ayat ini. Dan kita telah bicarakan semalam bahawa ibadur rahman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Furqan, yang mana surah Al-Furqan ini mengandungi, sebagaimana kita sebut terdahulu, mengandungi 3 tema utama, iaitu yang pertama ialah cara-cara, bentuk-bentuk yang dibuat oleh orang-orang kafir Mekah dalam penentangan mereka terhadap Nabi SAW. Dan yang kedua ialah perkara-perkara yang akan berlaku ataupun balasan-balasan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dikenakan kepada orang-orang yang menentang baginda Nabi SAW dan juga menentang Islam. Dan yang ketiga ialah tasliyah, iaitu hiburan ataupun perkara-perkara yang dapat memberi gembira kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat dan juga kepada para semua pendakwah-pendakwah Islam sehingga sepanjang zaman terhadap penentangan-penentangan. Jadi bila mereka mendapat penentangan daripada orang-orang kafir, daripada penentang Islam, jadi mereka ini akan digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai cara, insya-Allah. Jadi kemudian pada penghujung ayat ini, sebagaimana kita telah bicarakan sebelum ini, bahawa surah Al-Furqan ini turunnya sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana ataupun yang kita panggil sebagai mulabasat an-nuzul, bukannya asbabun nuzul, tapi mulabasat an-nuzul, sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang daripada ulama tafsir ataupun ulama tadabbur Al-Quran pada zaman ini. Dia menamakan iaitu suasana di mana ayat tersebut turun sebagai mulabasat an-nuzul. Jadi bila dilihat kepada mulabasat an-nuzul, ayat ini ialah turun ketika Nabi SAW dan juga para sahabat menghadapi tekanan habis-habisan daripada orang-orang yang menentang dakwah, menentang Islam. Jadi pada hujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan sifat-sifat ibadur rahman. Jadi apa yang kita boleh faham secara hikmahnya ialah ketika orang semua menentang Islam, ketika hanya sedikit saja yang mengikut Nabi SAW, jadi kelompok yang kecil ni, kalau kita boleh katakan 3% sahaja daripada penduduk Mekah pada ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah gambarkan sifat-sifat mereka ni. Jadi masyarakat Mekah boleh melihat, walaupun dikatakan bahawa kumpulan ini adalah kumpulan sesat, kumpulan penyangak, kumpulan tak endah orang, tak ikut orang ramai dan sebagainya, tetapi mereka ini mempunyai sifat-sifat yang tidak ada pada orang-orang lain, iaitu pada ahli-ahli Mekah yang lain. Jadi sifat mereka sangat berbeza. Sifat ini ditonjolkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadur rahman. Jadi kalau kita lihat, kitalah di dalam zaman moden ini, alangkah bagusnya kita kalau kita bersifat dengan sifat ini, kerana secara tidak langsungnya maka dia akan menonjolkan orang-orang yang beriman ni, orang-orang yang berpegang kepada Islam ini di dalam masyarakat, kerana kehebatan mereka, kerana kebaikan mereka yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala akan kurniakan kita dengan sifat-sifat daripada sifat ibadur rahman yang disebutkan di dalam hujung surah Al-Furqan ini. Seterusnya kita insya-Allah bersama dengan sifat-sifat ibadur rahman pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 68. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun
wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Allah Subhanahu Wa Taala sebut iaitu orang-orang ini sifat ibadur rahman ini lagi ialah yang seterusnya selepas daripada kita bincang panjang beberapa sifat sebelum daripada ni pada muka surat 365. Sekarang kita muka surat 366 pada ayat 68 Allah Taala kata mereka ini ialah orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi kalau kita perhatikan elok-elok dalam ayat ini disebut la yad'una ma'allah, tidak menyeru ataupun tidak menyembah sebagaimana di dalam terjemahan tidak menyembah ma'allah ilahan akhar. Jadi disebut bukan maknanya kadang-kadang setengah-setengah daripada orang kafir ni, orang kafir Mekah, orang kafir bukan Mekah ke, orang kafir musyrik dan sebagainya, mereka ni kadang-kadang menyembah juga Allah. Bagi mereka Allah itu ialah sebagai salah satu daripada Tuhan, bukannya satu-satunya Tuhan. Itu berbeza, iaitu salah satu daripada Tuhan. Sebab itulah mereka ni mengenal Allah sebenarnya. Orang-orang masyarakat Mekah ni bukannya tak tahu Allah tu siapa. Kerana itu Abdul Muttalib sebagai contohnya telah menamakan anak beliau salah seorangnya dengan nama Abdullah, iaitu ayah kepada Nabi SAW. Jadi kenapa dinamakan sebagai ayah anak Abdullah hamba Allah? Kerana Allah itu memang popular di kalangan orang Arab, tetapi Allah itu hanya salah satu daripada Tuhan. Yang lain pun Tuhan juga. Allata wal Uzza dan sebagainya, Al-Manat semua itu adalah Tuhan juga bagi mereka. Jadi sebab itulah dalam ayat ini salah satu daripada keistimewaan perbezaan yang tertonjol di kalangan umat Islam, orang Islam ialah pada masa itu, iaitu mereka ini ialah la yad'una ma'allah, bersama-sama dengan Allah, ma'allah ilahan akhar, Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi maknanya Allah hanya al-ahad. Kemudian wala yaqtulunan nafsa, dan yang sifat yang kedua, mereka tidak membunuh an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Mereka tidak membunuh melainkan orang tu patut dibunuh dengan sebenarnya. Jadi kalau saja-saja bunuh orang, itu adalah satu benda yang memang tidak berlaku, salah satu daripada benda yang diharamkan. Salah satu daripada sifat hamba ibadur rahman ni ialah mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah jiwa yang dibenarkan? Illa bilhaq, melainkan dengan benar tu, iaitu sebagaimana salah satunya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-sayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, kan, dan seterusnya lah. Wala yaznun. Dan sifat yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini untuk ibadur rahman ialah mereka ini tidak berzina. Jadi kita boleh fahamlah insya-Allah. Wa man yaf'al zalika yalqa asama. Siapa yang buat benda-benda itu semua, maka dia akan dikenakan azab balasan dosanya. Yalqa tu maknanya berjumpa, asama itu ialah dosa, balasan dosa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 69, yudha'af lahul azab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahul azab, Allah Taala akan gandakan kepada mereka azab. Jadi kalaulah mereka ini dikenakan sebagai contohnya seorang mukmin, mereka ini dikenakan tindakan ataupun hukuman di atas dunia ini. Jadi tindakan yang dikenakan di atas dunia ini akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Sebab itulah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, dia akan gembira kalau mereka ni melakukan kesalahan di atas dunia ini, walaupun mereka dihukum, dan mereka nak dihukum. Sebab itulah di zaman Nabi SAW, kalau mereka ni berzina, mereka akan pergi menyerah diri kepada baginda Nabi SAW untuk dihukum. Kerana mereka tahu kalau mereka ni dihukum di atas dunia ini, mereka akan terlepas di akhirat. Jadi sebab di akhirat itu akan yudha'af lahul azab, akan diganda-gandakan lagi azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka akan kekal dalam neraka kalau mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fihi wa yakhlud fihi fil azab, artinya di dalam azab itu muhana, dalam keadaan kehinaan, bukan dalam keadaan bangga, takabur, gembira dan sebagainya, tidak. Tapi mereka semuanya azab dalam neraka ni adalah muhana. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kemudian ayat 70. Ayat 70 Allah Subhanahu Wa Taala membuat pengecualian dekat sini dengan illa, melainkan.
Jadi apa maksud melainkan kat sini, iaitu kalau di atas disebutkan orang yang melakukan kesalahan ini akan dikenakan azab di akhirat, itu secara kesimpulan secara keseluruhannya. Tetapi ada pengecualian di sini. Kemungkinan ada tak orang tu bersalah, orang tu syirik pada masa dulu, pada masa kufur, mereka ni berzina, mereka melakukan kesalahan dan macam-macam lagi, membunuh orang dan sebagainya. Perkara itu adalah perkara biasa yang berlaku dalam masyarakat Arab kan. Kemudian Allah SWT membuat pengecualian kat sini, illa, melainkan man taba, orang yang bertaubat. Tetapi bertaubat itu disyaratkan di sini, iaitu wa amana wa amila amalan salihah. Jadi ulama-ulama mengatakan kat sini, dalam ulama tafsir mengatakan bahawa syarat orang yang bertaubat itu, kalau dia dah beriman, iaitu dia kena pula lepas tu menunjukkan, membuktikan bahawa dia ni bertaubat, iaitu dia kena beramal dengan amalan yang soleh. Kita tengok kan seperti Abu Sufyan dalam sejarah Islam kan, dia telah kalau dulunya dia adalah kufur, kalau dulunya dia menentang Nabi SAW dan sebagainya lah kan. Kemudian tiba-tiba lepas daripada Fathu Makkah, dia telah masuk Islam. Bila telah masuk Islam, dia telah berjuang bersungguh-sungguh kan, untuk macam mengembalikan balik kan, membuktikan bahawa sebenarnya dia ni adalah bersama-sama dengan Islam. Sehingga banyaklah kecederaan, putus sana putus sini kan dia kan, pada anggota dia, kerana kesungguhan dia untuk berjihad. Jadi ini adalah sebagai contohlah orang yang bertaubat, taba wa amana, beriman, dan kemudian wa amila amalan salihah, dan dia beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Taala kata sini, Allah Taala akan gantikan apa? Sayyiatihim hasanat. Kesalahan-kesalahan mereka, kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan. Jadi ada dua pendapat ulama kat sini dalam maksud kepada tafsir ini. Yang pertamanya ialah dikatakan, iaitu apabila seseorang itu syirik dulunya, kemudian dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosa-dosa dia. Itu yang pertamalah. Kemudian yang keduanya, bukan sekadar tu, tetapi jika adanya kesalahan-kesalahan dia yang dulu tu, Allah Ta'ala gantikan terus menjadi kebaikan pula. Jadi Masya Allah kan, kalau dia tu baik, kalau dia tu bertaubat, maka Allah Ta'ala akan gantikan, bukan sekadar hapuskan, tetapi gantikan, menjadikan yang jahat tu menjadi baik. Jadi itu adalah satu kelebihan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat orang tu dia beriman dan juga mestilah beramal soleh, iaitu membuktikan bahawa dia adalah betul-betul bertaubat. Kemudian seterusnya, selepas daripada itu, Allah Taala kata, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kalau seseorang itu bertaubat dan kemudian beramal dengan amalan soleh, fa innahu yatubu ila Allah, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Tuhannya dengan benar-benar bertaubat. Jadi Allah Taala sungguhkan lagi, takkidkan lagi kan, bahawa bukti seseorang itu bertaubat ialah dengan dia berbuat amalan soleh bersungguh-sungguh selepas daripada itu. Maknanya kalau dia tu kata bertaubat tapi tak ada apa-apa kan jadi sebab itulah maknanya betul-betul lah kalau kita pergi ke Mekah, kita bertaubat kan, maknanya kita balik itu memang berubah kan. Balik tu mesti kena beramal soleh untuk membuktikan kita tu bertaubat lah. Jadi kalau kita bertaubat, saya dah bertaubat, tapi lepas tu sama je tak ada amalan soleh apa-apa, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi gandakan pahala dia selepas daripada itu kan. Kemudian ayat 72, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wallazina la yashhaduna az-zurat. Seterusnya ulang balik bukan ulang balik, mana sambung lagi sifat-sifat ibadur rahman ni, iaitu orang ibadur rahman ni macam mana dianya. Sifat seterusnya ialah la yashhaduna az-zura. La yashhaduna az-zura ni, yashhaduna az-zura ni ada dua makna sebagaimana ahli tafsir kata, iaitu yang pertamanya yashhaduna, iaitu tidak bersyahadah, artinya kan. La yashhaduna az-zura, tidak bersyahadah dengan syahadah yang dusta. Az-zura ni ialah satu benda yang lain dikatakan lain, itu az-zur. Jadi la yashhadunya, tidak bersyahadah dengan syahadah zur. Maknanya orang bersumpah kan, kadang-kadang dia nak kata betul, dia nak tolak apa orang tuduh dia, jadi dia pun katalah, dia kata tak, demi Allah tak buat, tapi sebenarnya dia buat. Dia kata demi Allah macam ni, tapi dia buat gini-gini kan. Demi Allah aku yang buat tu, tapi sebenarnya dia tak buat, dan macam-macam lagi lah. Itu nama dia syahadatuz zur. Bahkan ulama-ulama mengatakan juga ialah sebagaimana contohnya, ini ulama-ulama semasa yang besar daripada Al-Azhar dan sebagainya mengatakan bahawa bila kita sebagai contohnya, kalau di negeri yang ada pilihan raya contohnya kan,
Jadi bila kita memilih, itu pun dianggap sebagai syahadah juga, iaitu pembuktian. Kita membuktikan, kita memberitahu, kita menjadi saksi bahawa orang ni baik, orang ni tak baik. Jadi sebab itulah bila kita ni mengundi dalam pilihan raya dan sebagainya, kita kenalah benar-benar kan. Sebab apa? Kena anggap bahawa bila kita memangkah, kita bila menanda kan dalam apa ni, bilik pilihan raya tu, kita kena tahu kan bahawa sebenarnya apa yang kita buat itu adalah syahadah kan. Jadi syahadah situ pun boleh menjadi zur jika sekiranya kita mengatakan orang yang tak baik itu adalah baik, orang baik itu adalah tak baik. Jadi baik tak baik ni ialah mengikut nilaian apa? Nilaian Allah Subhanahu Wa Taala, nilaian Islam bukan nilaian nafsu kita jadi okey. Jadi itu makna yang pertama, iaitu wallazina la yashhaduna az-zur. Tidak bersaksi dengan saksi yang buruk, tetapi saksi yang tak betul. Tetapi ada satu lagi pendapat ulama yang lain, iaitu mereka ini tidak menghadiri majlis. Majlis apa? Majlis di mana ada berlakunya pembohongan di situ. Yashhaduna situ ialah maksudnya bukan menyaksi, iaitu menyaksi bukan aksi syahadah, bukan menjadi saksi, tetapi ialah menghadiri majlis. Seperti dalam surah yang menceritakan tentang puasa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Iaitu syahrul Ramadan. Kemudian dia kata kat situ, faman syahida minkumus syahra. Sesiapa yang syahida tu maknanya hadir, wujud di dalam bulan Ramadan tu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka begitu jugalah dalam ayat ni, setengah ulama memberi makna sini ialah wala yashhaduna az-zura, dan dia ni orang ibadur rahman, dia tidak akan menghadiri dalam majlis-majlis apa-apa function yang ada benda-benda pembohongan di situ. Itu makna yang kedua. Kemudian wa iza marru bil lagwi marru kirama. Apabila dia melalui satu tempat, satu perkara kan yang lara. Yang lara ni makna yang sia-sia. Kalau ikut maknanya ialah al-lagwu ni ialah huwa ma la khaira fihi minal aqwali awil af'ali. Itu tafsiran yang diberikan oleh ulama. Satu benda yang tidak ada kebaikan pada dia. Tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan ni kadang-kadang bukan yang benda buruk, tapi tak ada kebaikan benda sia-sia kan. Jadi disebut kat sini wa iza marru, apabila mereka ini melalui. Kalau ikut penafsiran di sini, marru kat situ ialah bukannya makna sengaja lalu. Sebab sifat orang yang ibadur rahman ni, dia tidak akan pergi kepada tempat-tempat yang lara. Tetapi kalau dia bertembung, itu yang dikatakan wa iza marru, iaitu kalau dia terpergi, terjumpa, terlalu, bukan nak melalui, sengaja lalui, sekali pergi, tapi terlalu, tersampai, tertembung, maka marru kirama, maka dia akan melalui dengan cara membersihkan dirinya, ikut terjemahannya, iaitu dengan cara dia ni kalau ikut tafsir jalan lain, dia kata mu'ridina anhu, dia akan melalui. Kiraman tu ialah marru kiraman, bukanlah maknanya lalu dengan keadaan kiraman bagi selamat, bukan, tetapi ialah mu'ridina, artinya ialah dia akan tidak, bila bertembung dia akan larikan dirinya daripada tempat itu. Kemudian seterusnya ayat 73, wallazina iza zukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Maksud ayat ni ialah apabila sifat ibadur rahman lagi ni ialah apabila dia disebutkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Ayat-ayat Tuhannya iaitu mengikut tafsirannya ialah dia apabila dibacakan Quran, disebutkan isi-isi Quran, diceritakan tentang Quran, diceritakan benda-benda yang berkaitan dengan Islam lah, perkara-perkara yang benar. Dia kata lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Allah Taala sebutkan sini ialah summan wa umyana. Summan ni artinya ialah orang pekak, umyanan ialah orang buta. Jadi maksud kat sini apa? Lam yakhiru, mereka ini tidaklah menjadi seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tolak Islam ni apa? Mereka ni, sifat mereka ialah kalau dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar Quran ke, mendengar apa-apalah yang benar, maka dia akan membutakan mata, menulikan telinga. Itu sifat orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Orang kafir Quraisy ke, orang tak Quraisy ke, orang zaman sekarang ke kan, siapa-siapa saja yang menolak Islam, di antara sifat mereka ialah summan wa umyana, iaitu mereka akan memekakkan telinga, iaitu tak nak dengar,
dan juga membutakan mata, iaitu tak nak lihat benda-benda yang baik ni. Jadi Allah SWT sebut kat sini sifat ibadur rahman ini ialah mereka ini tidak seperti itu. Jadi Allah Ta'ala lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Kemudian seterusnya ayat 74, wallazina yaquluna. Sifat seterusnya orang-orang ibadur rahman ni ialah orang-orang yang yaquluna rabbana hablana min azwajina. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbana, wahai Tuhanku, hablana, berilah kepada kami, min azwajina, daripada isteri-isteri kami, wa zurriyatina, dan juga anak-anak kami dan keturunan kami, qurrata ayun. Jadi qurrata ayun ini artinya lah, kalau ikut terjemahnya, yang menenangkan mata lah, iaitu yang menyenangkan hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, kan memberitahu kepada kita bahawa salah satu sifat kita ni, orang yang beriman, sepatutnya ialah suka kalaulah anak-anak, kalau kita ada anak lah, kalau ada keturunan lah, kalau ada isteri-isteri lah, begitu semua tu, iaitu mereka semua ni akan menjadi penenang hati kepada kita, bukannya menjadi penyakit hati. Bukan jadi bila tengok tu sakit, bila dengar tu sakit hati, bila jadi makin tension. Jadi tak tension, menjadi menghilangkan tension. Anak-anak dan juga isteri-isteri ni menjadi benda yang menghilangkan tension kita. Kita minta kepada gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang pertama. Dan yang kedua ialah waja'alna lil muttaqina imama. Antara sifat lagi orang-orang yang ibadur rahman ni ialah mereka ni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadikan kami, iaitu kita semua ni, kita minta Allah Taala jadikan kita semua ni lil muttaqina imama, menjadi imam kepada muttaqin. Imam kepada muttaqin ni artinya apa? Iaitu menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi ikutan kepada orang-orang muttaqin. Iaitu orang muttaqin ni akan, bila melihat kita tu, dia akan wow, dia akan rasa nak ikut kita. Dia akan rasa kita ni menjadi contoh dalam kebaikan. Jadi macam tu kan. Jadi maknanya gini kan, apa-apalah zaman sekarang ni mudah sangat kan nak jadi contoh kebaikan kan. Kita duduk di rumah pun kita boleh jadi popular, melalui YouTube, melalui Facebook dan sebagainya kan. Macam-macam cara sekarang ni kan. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya kita ni menjadi kedua, iaitu orang lain tu bila tengok kita, orang lain tu boleh ambil manfaat daripada kita. Bukannya bila orang tengok kita, orang akan meniru apa yang tak baik pada kita pula kan. Jadi itu adalah sifat yang terbalik lah daripada ibadur rahman. Memang adalah benda ni sekarang kan berlaku, iaitu perbuatan-perbuatan kita tak kira lah apa-apa, iaitu kita diikut oleh orang, tapi benda tu adalah benda tak bagus. Jadi kalau macam tu, bukan waja'alna lil muttaqina imama tu, tapi lil fajirina imama. Kita tu menjadi imam kepada fajir, kepada orang-orang yang jahat kan. Jadi moga-moga Allah SWT jadikan kita sifat-sifat itu kan. Seterusnya ialah ulaika. Habislah sifat yang kita kata ibadur rahman. Sekarang ni Allah SWT pun memberikanlah, mengkhabarkanlah balasan kepada ibadur rahman tu, apa yang mereka dapat. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan dibalas dengan mendapat al-ghurfah. Al-ghurfah ni maknanya, kalau terjemahan moden ni tengok dalam kamus, dia akan kata ghurfah tu ialah bilik. Tapi maksud ghurfah yang asalnya, sebagaimana juga maksud di dalam ayat ini, ialah satu tempat yang tinggi, satu binaan yang tinggi. Itu ghurfah. Jadi kadang-kadang istana pun dipanggil ghuraf juga. Ghuraf sebagaimana ada dalam ayat Quran, iaitu lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqihim ghurafun mabniyah. Allah SWT katakan, iaitu orang-orang yang beriman ini, orang yang bertakwa ni, Allah SWT akan bagi mereka, kepada mereka ni ghuraf min fawqiha ghurafun mabniyah, yang dibina. Dan begitulah juga kan kepada, disebutkan nanti apa ni, juga kepada orang-orang yang nak lari daripada kematian ini, maka mereka akan boleh lari, mereka sebenarnya tak boleh lari walaupun mereka berada di ghuraf. Jadi ghurfah dalam bahasa apa ni, Arabnya artinya ialah satu binaan yang tinggi, di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita tengok mungkinlah kan orang sekarang kan bina istana, kemudian di atas bukit yang tinggi, jadi daripada bawah orang boleh tengok kan. Itu nama dia dalam masalah ghuraf. Jadi maksud dalam sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ulaika yujzauna al-ghurfata. Orang-orang ibadur rahman ni Allah Taala akan beri kepada dia ghurfata. Ghurfata tu maksudnya ialah tempat yang tinggi di dalam syurga. Bima sabaru, dengan kesabaran yang telah mereka berikan.
Jadi sebenarnya kan kita nak tengok yang atas tadi tu, sifat-sifat orang beriman, sifat orang beriman banyak tu kan, ibadur rahman tu, semua tu memerlukan kepada kesabaran di atas dunia kan. Jadi kita kena sabarlah untuk dapat benda tu. Kalau tak, kita tak akan boleh buat benda-benda tadi tu. Jadi orang-orang yang beriman di zaman Nabi tu lagilah kena sabar. Sebab apa? Nak beriman pun susah Nak beriman pun susah. Jadi sebab itulah mereka ni kena sabar dan mereka ni dikenali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang ayat 76, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, hasunat mustaqarran wa muqama. Itu adalah tempat tinggal yang baik, tempat menetap yang baik. Kemudian kul, ayat 77, ayat terakhirlah kita pada hari ini, dan juga ayat terakhir daripada surah Al-Furqan, iaitu Allah SWT kata kul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai kita semualah kan pada zaman moden ni, kepada manusia semua, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Maksudnya ya'ba'u ni adalah daripada al-ibu, daripada perkataan al-ibu ni maknanya ialah bebanan. Bebanan maksudnya ialah satu benda yang berat lah kepada seseorang kan. Jadi Allah SWT sebut kat sini, maksud kat sini kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, iaitu ada pendapat mengatakan bahawa disuruh Nabi SAW ni berkata kepada orang kafir. Ada pendapat dalam tafsir yang mengatakan bahawa ayat ini dikatakan kepada semua manusia di atas dunia ini. Jadi tak apalah manusia, orang kafir kepada orang mukmin kan, kepada semua manusia, iaitu maksud ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni kan tak akan pandang tinggi awak semua, tak akan pandang tinggi kita semua ni. Manusia ni Allah Ta'ala tak akan pandang apa-apa pun. Jadi sebab apa? Sebab maksud ya'ba'u tu ialah, kalau ikutnya ialah yaktaris, dalam bahasa Arabnya lah, kalau kita boleh. Ataupun di dalam tafsir yang lain dia kata ialah, kalau dalam orang Arab lah dia cakap macam ni, dia kata maka nalahu indi waznun wala qadar. Dia tak ada nilai untuk aku, dia tak akan ada apa-apa, dia tak ada apa-apa pun untuk aku, dia tak beri apa-apa pun pada aku. Itu maksud ya'ba'u tu. Jadi ayat ini kita diterjemahkan, diceritakan oleh tafsir, maksud dia lebih kurang ialah kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, iaitu kalaulah tidak kerana ibadat kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah tidak kamu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kamu tidak ada nilai apa-apa. Jadi kamu ni, kita semua ni bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana doa kita. Doa kita ni ialah kerana itu ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa situ maknanya ialah ad-du'a huwal ibadah. Faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Jadi kepada orang kafir kata faqad kazzabtum, kamu telah mendustai Allah Subhanahu Wa Taala, fasawfa yakunu lizama, fasawfa yakunu lizama. Lizama tu artinya ialah tetap bersama, tak lari, maknanya tak berpisah. Jadi azab tu akan dikenakan kepada orang kafir kalaulah mereka itu terus-menerus mendustakan agama, mendustakan risalah Allah, mendustakan apa yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah Islam sampailah ke akhir zaman. Jadi setakat itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Selamat berjumpa lagi lah insya-Allah pada sesi yang akan datang dalam surah Asy-Syu'ara. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.